yang diterjemah daripada kitab Al-Muqtada ataupun Syarah Al-Hudhudi karangan Syekh Daud Al-Fatani Ad-Durrus Samin ini. Dan kita kini dah sampai pada muka surat 84. Kat mana? Dapat berapa? Ketahui olehmu. Oh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. A'lam, ketahui olehmu, adalah pada kalimah la ilaha illallah itu meliputi atasnya kalimah nafi dan itsbat. Nafi, to negate and to affirm. Kerana inilah satu hadiah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalam menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah itu mengandungi dua bahagian, bahagian nafi dan bahagian itsbat. Dalam arti kata yang lain, kalam itu mengandungi kesimpulan kehidupan. Kerana hidup kita ni tak lain dan tak bukan, setiap hari kita akan menafikan sesuatu dan kita akan mengisbatkan sesuatu. Misalnya kalau kita nak datang ke masjid ni, kita nafi tak pergi, kita isbat nak datang. Daripada pagi sampai malam, itulah yang kita buat. Nafi satu perkara, kita isbat satu perkara. Malam nak makan tak? Makan bahaya kesihatan, makan banyak sini kang, lewat, kita nafi. Kita isbat apa? Kita isbat tak nak makan. Begitulah manusia ni, siang malam, hari ganti hari, bulan ganti bulan. Hidup kita ialah nafi dan isbat. Maka apa yang kita nak nafi dan apa yang kita nak isbat, maka diberilah, disimpulkanlah la ilaha tu nafi, illallah itu isbat, mengisbatkan. Maka dia kata apa? Maka yang dinafikan itu ialah tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu jelas. Yang kita nafi bukan Tuhan. Kita bukan nafi Tuhan, kita menafikan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan, sifat ketuhanan itu, inilah yang kalau dipermudahkan, dia jadi dua. Satu, istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Dia terkaya, dia tak berkendak kepada apa saja satu yang lain. Dan yang kedua, iftiqarun ilaih kullu ma ada, berkendak kepadanya segala sesuatu, walaupun pada zahirnya macam tak berkendak. Walaupun cuba kita nak menafikan kita ni kendak ke Tuhan, tak dapat, berkendak juga. Ini hakikat ketuhanan. Dalam dua hakikat ketuhanan ini termasuklah yang memberi makan, yang memberi minum. Hakikat ketuhanan lah tu. Yang disembah, yang maujud, hakikat ketuhanan lah tu. Cuba bila dipermudahkan, diringkaskan hakikat ketuhanan, sifat ketuhanan tu di dua. Satu, dia terkaya. Satu, segala sesuatu kendak pada dia. Barulah sesuatu itu layak dipanggil Tuhan. Macam kita ni, kenapa kita dinamakan manusia? Sebab kita ada sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Kita ada perasaan, kita makan, kita minum,
Perangai-perangai yang kita ada ni menunjukkan kita ni manusia. Binatang. Kenapa dia kata itu binatang? Sebab dia ada sifat kebinatangan. Panggil binatang. Jadi sifat-sifat ketuhanan ni, inilah yang kita nafikan, tak ada pada zat yang lain. Tak ada. Ya. Tadi kata ni, menafikan tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yang dinafikan itu tiada ada wujud pada hakikatnya, pada akal dan pada syarak, tetapi adalah tak kala makna ilah itu kuli, maka takdir wujudnya kemudian. Jadi sebenarnya yang kita nafikan ni benda tak ada sebenarnya. Bukan benda ada. La ilaha, tak ada yang bersifat ketuhanan. Lah memang tak ada pun. Ada ke selain pada Allah yang bersifat ketuhanan? Ada? Tak ada. Bukan yang kita bukan menafikan Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, itu Tuhan batil. Tuhan-Tuhan yang tak ada sifat ketuhanan tak masuk dalam ilah-ilaha tu, tak masuk. Bukan tu kita nafi, tak masuk book. Tak masuk. Habis kalau tak masuk book, nafi ya benda. Timbul soalan, apa yang kita nak nafi ni? Pandai faham ni. Yang kita nafi ni benda tak ada, tuan-tuan. Tak ada di mana? Tak ada fil wujud. Kat luar ni tak wujud. Habis itu nak nafi, tak wujud di syarak, tak wujud di akal, tak wujud. Satu zat yang lain pada Allah yang bersifat dengan dua sifat tadi tu, terkaya dari segala sesuatu berkendak kepada dia. Ada tak? Cari dah, mana ada? Habis kalau tak ada, nak nafi apa? Kita orang beriman ni nafi apa benda ni? Nafi waham. Kita orang beriman ni, kita nak nafi apa? Kita nafi sangkaan kita. Sangkaan kita. Kita sangka ada sifat dua ni pada lain daripada Allah. Sebab tu disuruh kita zikir banyak-banyak, nak buang waham tu, syak wasangka kita ni. Seolah-olah ada selain pada Allah ni yang bagi rezeki. Seolah-olah perasaan kita ni, kerja ni pula yang boleh bagi kita makan. Ada yang boleh memanjangkan umur kita selain pada Allah. Ubat tu pula boleh panjang umur kita. Dan macam-macam lagi. Ini yang dinafikan. Waham, sangkaan tu. Adapun pada wujud, zat yang bersifat dengan dua benda ni memang tak ada. Nampak tak? Itu first kali saya nak bagi faham. Kita bukan menafikan Tuhan batil, ya? Tidak. Ilah atau apa ilah? Ilah tu satu lafaz yang menunjukkan kepada zat yang bersifat terkaya dari segala sesuatu, dan segala sesuatu berkendak kepadanya. Tak ada. Tak ada pun, tak wujud. Tapi dia kata apa? Walaupun tak wujud, kata dia, walaupun tak ada benda yang macam tu wujud di dunia ni, tetapi adalah tak kala makna ilah itu sendiri adalah kulli, bukan juz'i, maka ditakdirkanlah wujudnya kemudian. Lafaz ilah itu lafaz kuli. Apa lafaz kuli? Ya. Masuk sedikit pembahasan mantik dekat sini. Kuli, lafaz kuli. Makna lafaz kuli ni satu perkataan yang boleh difahamkan di akal kita ni banyak afradnya. Maksudnya banyak bendanya. Walaupun kat luar ni satu, walaupun di luarnya satu. Contoh macam mana, tuan-tuan? Lawan daripada kuli, juz'i. Contoh, jadi saya kena terang ilah ni. Contoh bila kita sebut matahari. Matahari ada berapa, tuan-tuan? Satu. Apa tu matahari? Matahari apa dia? Suatu bola api. Satu benda yang mengeluarkan api besar. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam fikiran tuan-tuan, boleh tak kita bayangkan matahari itu lebih daripada satu? Boleh tak? Boleh.
10 pun boleh. Betul tak? Pejam mata, bayangkan matahari lebih 10. Boleh tak? Boleh kan? Sekarang buka mata, ada berapa? 1. Maka kita kata apa? Tak ada matahari melainkan matahari yang ada ni je. Matahari tak ada. Matahari mana yang dinafi ni? Matahari yang dalam fikiran kita tu. Tak ada. Tapi kalau kita nak bayangkan lebih daripada 1, boleh. Itu maknanya lafaz itu lafaz kulli. Kulli. Setiap benda yang boleh kita faham dan boleh kita bayangkan lebih dari 1 afradnya. Afrad ni mana? Bendanya. Maka kita kata benda itu kulli. Lawan daripada kulli ialah lafaz juz'i. Misalnya contoh yang lafaz juz'i. Misalnya Ustaz Sofan. Ustaz Sofan yang mana? Ni Ustaz Sofan ni. Boleh tuan-tuan bayang Ustaz Sofan ada 2-3? Tak boleh. Seorang tu mana ada 3-4. Ustaz Sofan itu nama bagi seseorang ustaz yang mengajar di masjid ni, yang bagian-bagian orangnya umurnya bagian-bagian, tak terbayang kita ada yang lain daripada Ustaz Sofan, melainkan ini seorang je. Maka kita kata lapas Ustaz Sofan itu kita kata juz'i, khas. Khas itu saja. Kalau kuli itu umum. Tak maaf lah tuan-tuan, terpaksa bahas pada dia bahas tersebut. Kalau nak cerat lagi makna faham kalimat la ilaha illallah ni, kena belajar. Tak dapat nak elak sebab la ilallah ni bahasa Arab. Ada pembahasan kat situ. Jadi yang dinafi ni apa? Jadi maknanya ilah itu satu lafaz mencangkup kepada, kalau mencangkup kepada lebih daripada 1, bukan 1. Lafaz yang sangat umum. Ini beza antara ilah dengan Allah. Apa beza ilah dengan Allah? Ilah itu kulli, Allah itu juz'i. Kulli apa? Umum. Juz'i itu apa? Khas. Khas. Contoh lagi, ada siapa dalam masjid pagi tadi pukul 5 pagi? Kita menjawab, tak ada orang dalam masjid. Tak ada orang yang kecuali Tok Bilal. Tak ada orang di dalam masjid melainkan Tok Bilal. Jadi orang itu kulli. Tak ada orang. Lapas yang umum, boleh banyak, siapa-siapa boleh itu. Melainkan yang ada seorang je, Pak Bilal. Pak Bilal juz'i. Pak Bilal ni orang juga. Pak Bilal ialah orang juga. Tapi yang dalam masjid ni hanya Pak Bilal, yang lain tak ada. Daripada Pak Bilal tak ada. Nampak tak nampak? Jadi antara Pak Bilal dengan apa ni, orang ni jenis yang sama. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, yang kita nafikan lain daripada Allah yang macam Allah, tak ada. Lain daripada Allah yang macam sifat dia macam Allah tu tak ada. Lah memang tak ada pun. Tak ada di luar, tapi dalam fikiran kita boleh kita bayangkan lebih daripada seorang. Boleh takat tu? Boleh kot. Pelan-pelan. Tak apa, kita tengok ni. Jadi yang dinafikan itu adalah Tuhan yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan, bukan Tuhan batil. Tak boleh. Betul tak? Maka yang dinafikan itu tiada ada wujud pada hakikatnya, pada akal dan pada syarak. Tetapi adalah tak kala makna lafaz ilah itu kulli, umum, maka kita takdirkan wujudnya. Takdir kat mana ni? Takdir di fikiran. Takdir dalam fikiran kita lain daripada Allah. Lain daripada Allah ni ada lagi yang lain-lain bersifat macam tu. Kemudian maka dinafikan dia. Nafi yang mana? Nafi yang kita sangka ada tu. Dengan sebab itulah sah kita isbatkan. Bila dah boleh kita nafi, dah boleh isbat.
dengan kata illallah, kecuali Allah. Sebab lafaz ilah itu kulli dan lafaz Allah itu juz'i. Contoh lagi, saya tahu saya kena buat contoh. Saya tengok situ ramai tak faham. Contoh paling mudah, sama ada tuan-tuan tengok balik rakaman ni atau tuan-tuan tulis apa saya cakap dan tengok pada contoh yang saya bagi. Jangan tengok sikit yang tak faham. Contoh dia macam saya kata tadi, contoh paling senang matahari. Matahari ialah suatu jisim yang berapi, jisim bola yang berapi yang ada di langit. Yang mana kalau kita nampak hanya ada satu saja. Tetapi kalau kita pejam mata kita, kita nak bayangkan matahari ni lebih daripada satu, boleh atau tidak? Boleh. 10 pun boleh. Tapi bila kita tengok kat luar, orang kita pun tanya, sekarang cuba jawab, berapa awak nampak matahari kat luar ni? Dalam fikiran awak tadi 10 kan? Kat luar ada berapa? Kita pun jawab, Ustaz, bila saya tengok-tengok di luar ni, tak ada matahari yang lain melainkan matahari yang ini saja. Boleh faham? Dia matahari yang ini, yang nampak ni juz'i. Yang kita bayang ada 10 tadi kulli. Tak faham lagi? Tak faham lagi. Okey. Lain lagi. Kita buat contoh lain. Itu satu matahari. Kita buat contoh yang lebih senang ni kalau lagi faham. Kalau orang tanya, Ustaz duduk kat mana? Saya duduk di Sikamat. Sikamat tu kat mana? Sikamat tu dekat dengan masjid. Masjid banyak. Masjid mana? Masjid banyak. Masjid kulli. Tak ada, yang dekat rumah saya tak ada masjid lain kecuali Masjid Sending. Oh, Masjid Sending tu yang nak repair tu ya? Oh, itu. Jadi Masjid Sending tu juz'i. Masjid saja kulli, umum. Kita nafikan semua masjid, kita isbatkan Masjid Sending. Jadi Masjid Sending ni masjid juga, cuma ini yang dekat dengan Madrasah Al-Aliyah, yang lain tu jauh. Nampak sikit? Tak nampak lagi? Tak nampak lagi. Contoh lagi. Ada 2 contoh dah tu. Tak nampak dah kot. Satu matahari, yang kedua contoh rumah masjid, yang ketiga kita buat contoh Allah tu sendiri, ya, untuk nak fahamkan tu. Contoh lagi faham lagi. Kita ni suka makan durian. Ustaz ada suka makan durian? Suka. Kat rumah ada, Ustaz ada durian? Ada sebiji. Yang mana? Yang saya beli tadi. Lafaz durian kulli, boleh sebiji, boleh 2 biji, boleh 10 biji. Tapi yang dalam kereta saya, yang saya nak bawa balik tu, sebiji je. Saya pun kata, tak ada durian dalam kereta saya melainkan yang sebiji ni saja. Faham? Durian pun tak faham, tak tahulah. Macam tu. Tak ada Tuhan, tak ada yang bersifat ketuhanan. Mana dalam fikiran kita? Melainkan yang ada sifat tu ketuhanan Allah sahaja. Nampak tu? Berarti dia kata apa lagi? Jadi dia kata ilah itu lafaz kulli, Allah itu lafaz juz'i, dan sahlah kita istisna, kita kecualikan juz'i itu daripada kulli. Maka yang diisbatkan daripada demikian hakikat itu, iaitu zat yang satu, yakni zat Allah, Tuhan kita Jalla Jalaluh. Maka adalah atas qaul yang sahih dinamakanlah akan istisna itu istisna muttasil. Apa makna istisna muttasil? Maknanya
antara Allah yang dikecualikan dan ilah mustasna, tempat dikecualikan, sejenis. Allah dengan ilah ni sejenis, bukan lain. Allah tu apa? Allah tu ma'bud bihaq, bersifat terkaya dari sesuatu, sesuatu kedak padanya. Ilah itu juga makna dia. Sebab ada orang bagi makna macam ni, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tuhan mana tu? Ilah. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan, tu maksudnya tak, bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Hindu, bukan Tuhan Kristian, melainkan Allah. Oh, kalau Tok Guru marah sangat tu kalau siapa mengajar macam tu, memang tak betul sangat. Kerana ada ke persamaan antara Allah dengan Tuhan-Tuhan Kristian, Buddha, Hindu? Ada persamaan kedua ni? Mana ada persamaan? Munfasil, tak sama. Sedangkan di sini istisna muttasil, antara yang dikecualikan dan yang dikecualikan daripadanya sejenis. Allah ma'bud bihaq, ilah juga ma'bud bihaq. Kita mengecualikan daripada ilah yang banyak, tak wujud, melainkan yang wujud hanya Allah. Ini yang betul. Kalau tidak, seolah-olah kita kata macam ni, Ustaz, dekat dalam masjid tu ada pencuri tak? Masjid saya tak ada pencuri. Masjid saya tak ada pencuri kecuali Pak Imam je. Kalau orang dengar kita, apa kita faham? Masjid saya ni, di masjid tak ada pencuri kecuali Pak Imam. Tuan-tuan faham apa? Apa tuan-tuan faham? Pak Imam dah pencuri. Kalau kita kata tak ada Tuhan, yang tak ada la ilaha tu dengan mana? Tak ada Tuhan batil, tak wujud Tuhan yang batil, yakni seperti Tuhan Buddha, seperti Tuhan Hindu, tak wujud sebenarnya, melainkan Allah. Banyak Allah ada apa? Allah tu lah Tuhan batil. Nampak tak nampak? Tapi ini yang banyak berlaku pada orang awam. Dia menafikan yang batil, diisbat Allah. Maksud dia memang tak macam tu, tapi secara tak sengaja dia dah jadi macam tu. Dah jadi macam tu. Macam tadi lah, dia nak bagi tahu dalam masjid tu Pak Imam seorang je ada, tapi ayat yang dia buat tak kena. Dia nak bagi tahu dalam masjid ni tak ada siapa-siapa kecuali Pak Imam. Tapi bila dia buat ayat, tak ada pencuri dalam masjid kecuali Pak Imam seorang. Polis ambil statement. Okey, Pak Imam ikut saya pergi balai. Apa hal pula ni? Orang ni dah menyatakan Pak Imam lah pencuri. Pak Imam, dia kata tak ada pencuri melainkan Pak Imam. Patutnya ayat tu macam mana? Tak ada jemaah dalam masjid kecuali Pak Imam. Betul lah tu. Pak Imam jemaah juga. Pak Imam dengan jemaah sama. Kita kecualikan jemaah, semua tak ada, yang ada Pak Imam seorang. Betul lah. Tapi bila dia buat statement, tidak ada pencuri dalam masjid kecuali Pak Imam. Tak ada Tuhan yang batil kecuali Allah. Maknanya apa tu? Allah mencuri, Allah tu batil. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Mungkin dia tak niat macam tu. Tapi bila kita dah kosot bagi makna macam tu, kesalahan besar dalam memahami kalimah syahadah, yang mana saya rasa 90% orang tak belajar tauhid ni, dia akan makna macam tu. Betul tak betul? Kan? Termasuk kita sini. Kalau kita tak belajar, kalau orang tanya apa makna la ilaha illallah tu, tak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar melainkan Allah. Siapa yang dinafikan tu? Tuhan yang tak betul tu kan. Cara kita, maksud kita betul, tapi macam tadi lah, tak ada pencuri. Tak ada pencuri dalam masjid kecuali Pak Imam je ada. Maksud kita yang ada hanya Pak Imam. Tapi statement itu bila kita dengar, membawa kepada faham juga tak ada pencuri dalam masjid, Pak Imam seorang lah pencuri. Boleh nampak contoh itu? Nampak tu. Baik, kita tengok lagi sini. Jadi apabila antara Allah dengan ilah ni kita panggil istisna muttasil, berhubung, maknanya sejenis. Berbeza dengan ayat yang berbunyi
Apabila diperintahkan malaikat sujud pada Adam, fasajadu illa iblis, sujudlah segala malaikat kecuali iblis. Yang itu istisna munqati' antara malaikat dengan iblis. Sebenarnya tidak ada hubungan. Iblis asal nama dia Azazil, dia ketua malaikat. Tapi dia bukan malaikat, dia ketua malaikat. Nama dia Azazil, dia makhluk lain. Ada orang kata iblis ni asal dia malaikat. Salah. Itu istisna munqati'. Antara yang dikecualikan dengan yang dikecualikan daripadanya lain, tapi ada kaitan. Kerana iblis tu selalu duduk bersama, menjadi ketua kepada malaikat, sehingga orang salah sangka pula dah. Dia ingatkan iblis tu malaikat. Sebenarnya tak. Dia buat daripada api, malaikat buat pada nur. Dah nampak kan? Bagi kita lagi, tengok lagi. Baik. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah dipahamkan. Lepas tu dia kata apa? Sebab ilah itu kuli, Allah itu juz'i, dan sahlah kita istisnakan juz'i itu daripada kuli, maka diisbatkanlah daripada demikian hakikat itu zat yang satu, zat Tuhan kita Jalla Jalaluh. Maka adalah atas qaul yang sahih dinamakan istisna. Ini istisna itu maknanya pengecualian, muttasil, bukan munfasil. Kerana ilah itu, apa makna ilah? Al-ma'bud bil haq. Makna ilah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tapi banyak, boleh kita faham banyak. Macam durian, macam matahari tadi, kuli. Menerima berbilang-bilang dengan sekira-kira kita telik pada maknanya jua. Kalau kita tengok pada makna ilah tu, boleh kita faham lebih dari satu pada lafaz ilah itu. Tapi bila dilihat di wujud, tak ada, cuma satu. Macam matahari tadilah. Bila sebut lafaz matahari boleh faham banyak, bila tengok satu je. Bila sebab durian banyak, tapi bila tengok dalam bonet sebiji je. Tu ya. Tu dia. Dan patut pula dikatakan ilah atas yang banyak, tetapi burhan, ini bukti akal dan dalil syarak memutuskan mustahil ada berbilang-bilang. Tapi bila dikaji melalui hukum akal, dilihat pada hukum syarak, mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Mustahil. Tak ada. Takkan mungkin ada lebih satu. Maka maknanya atas kata ini, makna la ilaha atas pendapat ini, tiada yang wajibal wujud, yang mustahakun bagi ibadah melainkan Allah. Maka Allah yang kemudian daripada illa itu bukan maknanya seperti ilah. Allah tu juz'i, dia khas. Ilah tu am, tetapi adalah ianya Allah juz'i, iaitu alamun, nama atas zat Tuhan kita. Tiada dapat menerima maknanya itu berbilang-bilang. Titik. Banyak contoh kita kata, tak ada orang di dalam masjid. Orang kan banyak. Orang tu siapa? Siapa-siapa boleh. Tak ada orang dalam masjid melainkan Ustaz Sofan. Ustaz Sofan bukan orang ke? Ya, tapi orang yang khas. Adapun perkataan orang itu am, tak ada. Yang ada hanya satu. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, am, kecuali Allah. Lain tak ada. Tak apa, lama-lama dengar faham. Jadi Allah ni namu, alamun, nama zat Tuhan yang kita sembah. Tidak menerima maknanya Allah berbilang-bilang. Macam Ustaz Sofan tadi tu, tidak terima lafaz Ustaz Sofan ramai. Dia hanya terima seorang je, tak lebih dari satu.
Tiada pada zihin, tidak diterima pada hati, akal fikiran, dan tidak ada pada surah, pada rupa bentuk pun tak ada. Dan tiada pada kharij, dan tidak juga pada luar. Nak cari tak jumpa. Kerana berdirilah dalil tamanuk. Dalil tamanuk mana apa? Kalau lebih Tuhan dari satu, nescaya binasalah langit dan bumi. Itu tamanuk, berlawan-lawanan. Demikianlah kata Syekh Abdullah Al-Hibti dan kata Syekh Muhammad Al-Bastasni adalah istisna itu munqati'. Ada juga sebenarnya, bukan tak ada. Pendapat yang kata la ilaha tu, yang dinafikan ialah Tuhan batil, yang diisbatkan ialah Tuhan yang hak. Ada juga, tapi pendapat ni lemah. Ada juga. Kerana yang diistisna, yang dikecualikan, tidak masuk pada nafi. Tak masuk pada ilah tu, hingga dikeluarkan daripadanya. Tetapi ia adalah makna yang mendahulukan bagi sabitnya. Dan atas makna kata ini bermula ilah, al-ilah bihaqqin sabit, dan ilah bibatil maujud. Tuhan yang hak wujud, Tuhan yang batil pun wujud juga. Yakni Tuhan yang sebenar itu sabit sungguh ada, Tuhan yang batil itu ada maujud tapi dinafikan. Maka tiada datang iskal dengan ilah yang batil maujud, kerana kita tempatkan dia tempat adam, tempat tak ada, sebab tiada faedahnya. Maka istisna itu pada zahir jua, tiada pada batin. Yang kita nafi ni pada zahir, sebab memang tak wujud pun sebenar-benarnya. Tuhan yang batil ni bukan Tuhan pun. Habis nafi buat apa? Nafi pada zahir, pada hakikatnya memang tak ada. Tak perlu nak nafi lagi. Kerana jika telik pada zahir dan batin keduanya, nescaya adalah dusta daripada dua wajah. Pertama, mensabitkan uluhiyah yang batil bagi Allah. Tu. Kalau kita kata la ilaha illallah, tu ilah tu dengan mana Tuhan batil. Kita sabitkan Tuhan yang batil pada Allah. Dan yang kedua, dinafikan ilah yang batil serta wujudnya. Kerana makna la ilaha batilun illallah. Kalau kita kata ilah tu Tuhan batil, maknanya tak ada Tuhan yang batil kecuali Allah. Maka bahawasanya ialah batil kalau kita kata gitu. Dan ini perkataan tiada berkata seorang yang berakal. Maka atas kata ini, hanya yang dinafikan dengan lafaz la itu dikerasi atas la ilahal ma'bud bi batil. Tak ada Tuhan yang disembah dengan batil. Ditempatkan dia menempati Adam. Ditempatkan Tuhan yang batil pada tempat tak ada. Maka adalah kata ini dhaif, pendapat ini. Dan hasil daripada perkataan ini adalah yang kita nafikan itu benda yang mustahil wujud pada akal dan mustahil wujud pada syarak. Tetapi tak kala adalah lafaz ilah itu menerima wujud, kerana ada maknanya itu kullu mustaghnin an kulli ma siwah wa muftakirin ilaihi kullu ma'adah. Tiap-tiap yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, atau dikatakan kullu mustahiqil ibadah, tiap-tiap yang mustahak bagi ibadah, atau kullu ma'budin titik-titik tu. Jadi apa yang diceritakan dalam kitab ni, kesimpulannya, walaupun ada ulama yang berpendapat tak salah kalau kita kata tak ada Tuhan yang batil, asalkan kita isbat Allah ni yang betul. Tapi pendapat itu sangat-sangat crucial, sangat bermasalah, sehingga banyak ulama tak diajar kepada orang kampung. Tak sebut. Saya tahu khilaf ni, tapi lebih senang macam tuan-tuan ni ambil terus yang senang. Macam pekah lah kalau saya kata tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, Ustaz, pegang anjing ni najis tak najis? Tuan-tuan nak tahu tu. Saya pun cakap ada khilaf. Maliki cakap macam ni, Hanafi cakap macam ni, Syafi'i cakap ni. Ustaz, saya nak tahu satu, Ustaz, pegang anjing boleh tak boleh? Yang Ustaz tu cerita khilaf sini-sini macam mana? Pening pada saya. Tu
Masalah sekarang ni duk cerita khilaf pada orang ramai. Jadi sebab itu bagi ulama-ulama tradisional yang pengajian pondok dan sebagainya, kami tak cerita ni. Yang kata boleh terus to the point. Sebab to the point pun tak faham. Tak ada Tuhan yang sebenar disembah. Itu yang kita nafi. Jangan masukkan Tuhan batil. Lebih senang macam tu. Ni saya tahu tuan-tuan tak faham saja. Sebab nak terang pun susah. Dia perlukan ilmu-ilmu yang lain. Maka senang kita faham. Jangan ambil pendapat dhaif tu. Pegang yang sahih tadi tu. Yang sahih tu mana? Yang kita nafikan itu adalah wujudnya Tuhan yang lain daripada Allah, yang macam Allah. Dan yang kita isbatkan itu hanyalah Allah, Tuhan yang hak. Tak ada yang macam dia, bersifat terkaya dari segala sesuatu, dan segala sesuatu berkehendak kepadanya. Ini yang pertama. Atau boleh juga kita ertikan la ilaha itu la ma'buda bihakin. Boleh? Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Boleh? Ada kata sini. Tak ada yang mustahikun bil ibadah. Tak ada yang berhak disembah. Atau kita kata kullu ma'budin. Tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya itu tak ada melainkan Allah. Atau kita kata apa? Kullu wajibal wujud mustahikun lil ibadah. Tidak ada tiap-tiap yang wajibal wujud yang sebenarnya bagi ibadah melainkan Allah. Maka sekalian itu satu maksud, maka manakah titik? Satu maksud. Jadi maknanya sebenarnya kalimah la ilaha illallah ni kaya, sangat kaya. Kaya dari sudut mana? Dia 4 patah aja. La ilaha illa Allah. Tapi bila nak dihurai makna tak ada Tuhan itu yang sebenar-benar disembah, kita boleh bagi makna banyak. Kalau tuan-tuan tengok contoh dalam tali arwah kan, kata la ilaha illallah hayyun ma'bud, kata Tok Bilal, Tok Imam kata la ilaha illallah hayyun maqsud. Apa maksud tu? Maksudnya la ilaha, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang maujud kecuali Allah. Tak ada Tuhan yang maksud melainkan Allah. Sebenarnya memang banyak. Memang banyak boleh kita ertikan kat situ. Kerana struktur ayat tu dibuat macam tu. Dibuatkan macam tu. Dijadikan macam tu. Supaya boleh banyak kita masuk. Kalau kita tengok dalam kitab kecil sifat 20 yang sudah dipis di dalam tu, tidak ada yang memberi makan melainkan Allah. Tidak ada memberi minum melainkan Allah. Tidak ada memberikan kekuatan melainkan Allah. Macam-macam. Semua itu kalau kita ringkaskan, tak ada yang terkaya dari segala sesuatu, dan segala sesuatu kehendak kepada melainkan Allah. Jadi la ilallah ni boleh kita nafi isbat banyak perkara. Banyak. Sebab tu dia kaya, dia berat. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata dalam kitab ni maka manakala adalah makna ilah yang demikian itu menunjukkan kepada makna kulli, yakni melengkapi kepada banyak afrad, lagi boleh digambarkan, ditasawurkan wujud dengan kita, telik kepada mafhum makna lafaz, tetapi mustahil dengan sekira-kira dalil akal dan dalil nakal. Kalau tengok pada kalimat ilah itu umum, tapi bila dikaji daripada sudut hukum akal dan hukum syarak, mustahil lebih daripada satu. Macam saya kata matahari tadi, bila tutup mata kita ni macam-macam kita terbayang matahari tu, 10 boleh, 20 boleh, tapi bila buka mata cari-cari satu je. Itu makna lafaz kuli, lafaz yang boleh kita fahamkan banyak lebih dari satu. Contoh lagi lah, saya suka buat contoh yang satu ni. Gagak warna hitam, banyak tak? Banyak ustaz kat depan tu, banyak gagak hitam. Gagak berwarna putih, kacau. Cuba pejam mata, bayangkan gagak tu warna putih. Boleh tak bayang? Boleh ustaz. Bayangkan 2 ekor, jangan 2 ekor ustaz, 10 ekor pun boleh saya bayangkan. Cuba buka mata sekarang.
Nampak tak gagak warna putih? Tak ada lah Ustaz, semua hitam. Albino adalah kot. Tapi cari tak jumpa lah gagak warna hitam, warna putih ni. Sedangkan gagak warna putih itu lafaz kulli, tapi bila dicari tak ada. Tu sikit lagi. Kita nak bagi faham tu ni. Tak kala habis. Jadi kalau ditelik mafhum lafaz boleh, ilah itu banyak, tapi bila dicari mustahil ada. Bagi Allah itu dan dalil nakli, wajib bagi kita Allah itu bersifat dengan wahdaniyah, esa pada zatnya, sifatnya, af'alnya. Maka tak kala itu difardukan dan ditakdirkan, maknanya difahamkan pada khayal kita wujudnya juga, maka sahlah kita nafikan yang mustahil wujud. Dia mustahil wujud di luar kepala dengan jalan itu. Dan demikian lagi pada isbatnya, demikian pula bukannya mengisbatkan yang sudah sabit dan hanya menyimpankan hakikat ketuhanan itu bagi Allah juga, maka tiada ada hakikat ketuhanan itu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan lagi kerana menyalahi akan iktikad orang kafir, berkata ia boleh berbilang-bilang Tuhan. Tuhan bilang-bilang tak masalah, Hindu Tuhan ni banyak. Dan kata ahli Islam, Tuhan itu tiada terima melainkan esa Tuhan kita Jalla wa Azza, adalah yang kita nafikan dengan la ilah itu zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, dan yang kita isbatkan dengan illallah itu zat pula yang berpakai ia lagi menghimpunkan bagi segala kamalat kesempurnaan, iaitu Allah. Maka nyatalah daripada kata ini, kaul ini, bukan yang kita nafikan itu Tuhan yang disembah oleh orang kafir, bukan. Seperti matahari, seperti bulan, seperti api, seperti berhala, bintang dan lainnya daripada segala alam, bukan itu yang kita nafikan. Kerana adalah yang demikian itu tidak dinamakan hakikat ilah, yakni Tuhan. Dan jika ia Tuhan yang disembah oleh orang kafir sekalipun, seperti matahari dan bulan dan api dan berhala dan bintang dan lain daripada segala alam, kerana adalah yang demikian itu tidak dinamakan sekali-kali hakikat ilah, yakni Tuhan. Itu bukan Tuhan tu, itu batu. Dan jika ia Tuhan di dalam iktikad mereka sekali, dia orang yang kata itu Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan Tuhan. Seperti yang telah tersebut, makna Tuhan lagi hampir dan hanya dinamakan dia ilah yang batil. Kita panggil dia apa? Tuhan batil. Dan lagi tiada sah pula kita nafikan nafikan Tuhan batil ni, kerana dia maujud. Tuhan batil ada tak ada? Ada. Ni kita kata tak ada Tuhan batil, bohong. Tuhan batil ada. Faham tuan? Dia kata sini, kalau kita kata la ilaha tu tak ada Tuhan batil, bohong. Berlambak Tuhan batil. Betul tak betul? Betul tak betul? Tuhan batil ni berlambak ke? Satu ke? Tak ada. Berlambak. Tak payah jauh. Pergi Seremban, kat traffic light tu pandang kanan, bersusun kat atas tu Tuhan batil. Macam-macam bentuk ada. Tu semua Tuhan batil tu. Kat kuil tu penuh sampai ke atas. Tengok, inilah dia Tuhan batil. Betul-betul. Lepas tu kita kata tak ada Tuhan batil. Mana boleh? Dia wujud. Tuhan batil tu wujud. Yang tak wujud Tuhan yang sebenar. Itu yang tak wujud. Tak wujud melainkan Allah. Sikit lagi. Maka dia kata sini, maka yang mawujud tidak dapat dinafikan. Kan dia wujud. Tuhan batil, wujud dalam keadaan batil. Maka jika dinafikan juga jadi dusta. Kalau kita kata tak Tuhan batil, ada Tuhan batil berlambak tu. Katanya, dan demikian lagi tiada masuk pula dalam ilah itu ibu dan bapa dan raja dan nabi yang disangkakan oleh orang yang bebal. Itulah ilahul haq. Masuk tu
mak bapak raja nabi yang mengaku jadi Tuhan, tak masuk. Dan jika ada dengan etikad orang jahil juga, maka Allah itu terbahagi atas dua bahagi. Yang pertama ilahul batil, iaitu yang disembahkan akan yang lain daripada Allah. Yang keduanya ilahul haq dan ilahul mutlak, iaitu satu maknanya. Dan keduanya iaitu dikatakan kepada Allah juga, hanya ilahul haq dan ilahul mutlak. Dan adalah jika kita iktibarkan lafaz mustasna dan mustasna minhu itu terbahagi pula kepada 4. Wallahu alam. Tu saya tak nak masuk dulu. Dah masuk pening ni. Ni pun dah tak dekat dah. Takat tu dulu. Ya. Jadi menarik perbincangan ni. Perbincangan ni sangat menarik. Ya. Ni perbincangan para ulama. Macam mana kita nak faham kalimat la ilaha illallah itu. Siapa yang dinafi, siapa yang diisbat. Barulah bila kita zikir tu betul dengan makna dia. Yang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di lidah, zikir lidah. Zikir hati kita dah tahu makna. Tak tahu makna, nak zikir hati macam mana. Siapa yang kita nafi, siapa yang diisbat. Kerana hati perlu kepada makna, lidah perlu kepada lafaz, sir perlu kepada musyahadah, penglihatan apa yang dihadirkan. Wallahu a'lam. Ada soalan apa yang tak faham ni? Boleh. Malaikat yang menjaga neraka tu ada 19. Ya. Jadi soalannya, apa kaitan? Malaikat Zabaniah tu ketua malaikat. Jadi dalam kitab-kitab tafsir disebut Malaikat Zabaniah itu ketua pada malaikat. Dia sama berbahasa macam malaikat maut. Malaikat maut ni sebenarnya berapa? Kalau dia seorang macam mana dicabut nyawa sampai satu hari beribu-ribu orang mati. Maka disabitkanlah kepada dua kaul. Adakah malaikat maut tu satu ataupun banyak? Maka jumhur menyatakan malaikat maut ni dia ada tentera dia, ketua dia nama Israel. Dan dia ada orang-orang bawah dia yang membantu dia mencabut nyawa-nyawa orang lain. Satu kaul lagi pula kata Israel ni satu, dia tak ada tentera, seorang-seorang dia. Tapi tangan dia banyak. Dia nak cabut nyawa sekali rap macam tu. Tapi yang lebih kuat pendapat yang kata dia tu ada banyak tentera. Begitulah juga malaikat Zamalik Az-Zabaniyah. Dia ketua. Neraka tu dua tu, 7 tingkat tu. 7 tingkat. Dan bentuk siksaan dia pun macam-macam. Cuma ada kaul menyatakan pembahagian bentuk siksaan dan tempat tu ada 19. Maka logiklah ada 19 penjaga dia tu, 19 yang membantu malaikat Zabaniah dalam pengurusan neraka tersebut. Kerana sebab disebabkan tu, saya tak ingat saya baca kat mana. Kalau tak silap saya, lafaz bismillah tu, kalau dikira daripada ba sampailah ar-rahim tu, saya pun tak ingat tak silap. Kalau dikira betul tu dia ada 19 huruf. Yang mana dengan sebagai isyarat, bila kita baca bismillahirrahmanirrahim itu, kita minta berlindung daripada 19 orang malaikat Zabaniah, malaikat yang menjaga neraka tu. Maksud dia apa? Mudah-mudahan kita tak jumpa 19 orang tu. Jangan sampai kita masuk kat situ. Wallahu a'lam. Itu antara yang saya tahulah. Lain soalan? Statement yang pendapat tu dhaif dan boleh kita kata salah kalau diertikan macam yang tu. Tuhan yang baik tu Tuhan yang benar lah maksud dia. Baik ke benar? Benar lah. Okey.
Tak. Tak ada Tuhan yang benar melainkan Allah. Betul. Itu yang sebenar. Tak ada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar ni memanglah ada satu je. Tapi waham kita, boleh kita faham lebih dari satu. Maka bila kita nafi apa? Nafi waham. Sangkaan kita ada lebih daripada satu. Dinafikan. Yang benar tu kita nafi. Yang ada hanya satu, iaitu Allah. Macam tu. Macam tu je. Tak ada jemaah dalam masjid kecuali Pak Imam seorang. Kan betul tu? Kerana Pak Imam dengan jemaah sama. Tapi kalau kita buat statement, tak ada pencuri dalam masjid melainkan Pak Imam, lain faham tu. Serupa kata tak ada Tuhan batil melainkan Allah. Maksudnya Allah ni Tuhan batil lah. Yang lain tak ada kecuali dia seorang yang batil. Nampak? Tapi kalau kita kata tak ada Tuhan yang hak, maknanya tak ada Tuhan yang hak ni pada fikiran kita boleh lebih daripada seorang. Yang hak boleh lebih satu kan dalam fikiran. Dalam fikiran kita, gambaran makna ayat tu. Tapi bila kita kaji dari sudut hukum akal dan hukum syarak, hanya ada satu, iaitu yang bernama Allah. Jadi kita nafikan tu, yang lain daripada sangkaan kita tu. Kat luar memang satu pun. Macam orang yang tak tahu, contohlah orang ni dia tak pernah tengok dunia ni. Dia tak tahu matahari ni ada berapa. Kita tanya dia, matahari tahu tak matahari? Tahu. Yang ada bola berapi tu, ada berapa? Tak tahulah, mungkin 3 ke 4 ke 10 ke. Ya ke? Cuba buka pintu pergi tengok, pergi cek ya. Kira-kira satu je lah. Berarti yang saya faham tadi tak betul Ustaz ya? Tak betul lah. Berarti tak adalah matahari ni kecuali matahari ni lah. Tu. Matahari yang dia bayangkan tadi tu tak ada sebenarnya, kecuali satu je. Macam itulah kita faham tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan hanya Allah sahaja yang benar, lain tak ada. Soalan? Liberal itu. Baik, okey. Berbaik dia dua. Apa hukum berbaik-baik dengan bangsa lain dan agama lain? Bagus. Dianjurkan. Wa ja'alnakum qabaila syu'uban wa qabaila liyata'arafu. Kami jadikan kamu ni berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang kabilah supaya kamu saling kenal mengenal, saling hormat menghormati. Tak ada masalah. Tapi bila kita mengiktiraf, itu dah benda lain. Kita buat program mengiktiraf agama lain. Iktiraf maknanya kau sembah Tuhan kau, aku sembah Tuhan aku. Padahal dalam Quran dah jelas, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma ta'budun. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bila ditawar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, buat apa kita nak gaduh-gaduh? Kata pembesar-pembesar Quraisy, kita pakat-pakatlah. Hari ini kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhan kamu. Kita sama-sama geng. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kamu. Ustaz, itu cerita lain Ustaz. Ini kita keharmonian, kesamarataan, supaya kita hidup global. Boy, sedap ayat tu. Tu ayat-ayat itu ya, memang betul lah. Yang tadi kita sembah, ini kesamarataan. Tapi kesamarataan ini akan meningkat kepada menjadi keiktirafan. Ini dinamakan dalam bab agama sadduz zara'i, tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kekufuran dan kesyirikan tanpa perasan, tanpa kita sedar. Tanpa sedar. Kita ingat tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Ni apa ni?
keras-keras sangat ni. Ni keras-keras sangat ni. Ada tempat boleh lembut, ada tempat kena keras, tuan-tuan. Tak boleh. Kerana itu menyuntik kepada secara perlahan-lahan kita ni rasa Tuhan ni semua okey. Tuhan batil okey, Tuhan ni pun okey. Sedangkan Allah telah menyatakan inna dina indallah hil Islam. Agama yang diterima sisi Allah ialah Islam. Lain tak terima. Macam mana kita nak bagi sama tadi? Al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak boleh tinggi dah. Tak ada tinggi pada atas itu. Inna dina indallah Islam. Agama sisi Allah yang Allah terima Islam. Tiba-tiba kita nak sama rata, tak boleh. Hormat boleh. Menghormati agama bangsa lain dianjurkan. Hidup rukun damai bagus. Zaman dulu pun ada. Tapi tak sampai tahap meredo-redoi. Kita redha pula, tak boleh tu. Ar-redha bil kufri kufrun. Bila kita redha dengan kufur, kita kufur. Ini yang dinamakan fahaman liberalism. Sangat bahaya, sangat bahaya. Maka kena tutup. Masuk sadu zara'i macam ni tuan-tuan. Okay, apa hukum main daun teruk? Tak ada duit pun main daun teruk je. Ustaz nak marah apa sangat anak saya main daun teruk? Ialah mula-mula daun, lama-lama judi. Jadi sebelum dia sampai ke peringkat itu, maka dijalankanlah satu hukum agama namanya saddu zara'i, menutup pintu-pintu sebelum menjalar. Zara'i tu dia menjalar kepada kufur ataupun maksiat, tutup. Jangan sampai dia pergi situ. Berhenti kat situ. Ini adalah tugasan pemimpin, pemerintah, masyarakat kena buat. Sebab tak nak sampai situ. Apa lagi menganjurkan pula. Oh kacau, kau doa cara kau, aku doa cara aku, kita sama-sama. Dia halus tuan. Lama-lama orang yang tak faham ni, okey lah tu, agama masing-masing. Kita baik. Itu pun baik, kita pun baik. Memang baik sudut mana? Sudut akhlak. Baik sudut apa? Sudut mana tu? Kalau kita kata baik dari sudut Tuhan yang disembah ni sama-sama, jangan. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Padahal itulah juga pandangan para ulama-ulama. Menghormati boleh, mengagungkan, membesarkan, boleh jatuh pada kufur. Na'udzubillah min zalik. Cuba tengok perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam Nabi ini berjuang. Jangan sampai ada persamaan sikit abuk pun antara agama yang dia bawa dengan agama-agama batil. Bila dia tahu kata orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, Nabi perintah suruh puasa 9 dan 10 biar nampak beza. Jangan sama. Nampakkan perbezaan tu. Bila Yahudi menyimpan misai, menyimpan janggut tidak bermisai, Nasrani menyimpan misai tak berjanggut, disuruh kita berjanggut, bagi beza rupa dengan dia. Sampai tahap tu jangan bagi sama. Tiba-tiba kita nak bagi sama sampai tahap agama. Kacau. Tu kena ilmu, kena tambah lagi. Dia faham betul-betul dan nampak perbezaan antara hormat dan sama rata. Beza tu. Hormat, sama rata tak boleh. Kerana kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tak boleh. Wallahu a'lam. Lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi sultanik. Allahumma nabi'ni qulubana wasta'mil asrarana washghal bil i'tibari afkarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.